Tada. Okay, we are live. Okay, so Alright, cool. welcome to our session tonight. So before we start, we're going to show you a video first for introduction. Yes, Yes. So kita akan masuk ke lobby dulu. Okay. Alright. So what happened? Okay, dah habis 30 second. Okay. Okay, bagi yang baru masuk, share dulu kita punya session ni. Kita akan start kejap saja lagi. Sementara tu saya akan share. Yes, Alright. Okay. Okay, so yes, kita dah ada salam selamat malam semua. Apa khabar? Semalam ni kita ada satu tajuk yang menarik untuk kita kongsikan, kita bincangkan bersama. Dan Betul. kita ada panel yang hebat. Alright. Yes. Ah, Dah ada, So, dah before- ada yang bertanya dah. Dia bertanya khabar di sini. Daripada Arif. yes, okay, boleh kita upkan. Hai, selamat malam. Salam semua. Terima kasih. Yes, selamat malam. Kongsikan pada yang baru masuk sekarang ni, kongsikan kita punya live kepada rakan-rakan anda supaya ramai lagi boleh masuk dan tengok. Yes. Kepada Muhammad Izan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, apa khabar semua? Uyan Halo. Liang. Hello. Halo. Lagi Yes. daripada Leong Ki Zong. Dia hi pada panel kita. Yes. Okay. Ini pemenang honorable mentions di IOAA tahun lepas, Leong Ki Zong. Okay, that's good. Cool. Okay, congratulations. Kita ada Yes. Ahyar. Ya, naikkan Ahyar. Kita ada Ahyar kita. Malam yang Malam yang tenang. tenang. Tuan Ahyar. Tertenang mana tu? Saya di Kajang ni hujan. Taklah tenang sangat. Dia tenang untuk tidur tu kalau hujan-hujan ni. Itulah. Tiba makan, ya. Yes, Yeah. dapat makan lagi. Wah, lepas makan lah. Saya tengah cuba kongsikan link-link ni kepada rakan-rakan saya. So, siapa yang kata apa sama kita malam ni, sila sharekan link Facebook kita supaya ramai lagi boleh menonton. Dan lebih lagi kalau ada rakan-rakan guru kita yang nak tahu tentang macam mana nak participate kan.
Yes, betul. Tu ada pembina awak Azim. Okay, hai. Yang ni student waktu program perkemahan cuti sekolah di Permata Pintar. Waktu tu dia kelas saya sebagai teaching assistant untuk Esofoto. So Dan Wifeng dia salah seorang student saya lah. Cool. Alright. Okay, sila sharekan. Daripada Arif, ya. Kajang bahagian dia tak hujan lagi. Bahagian Cik Hafiz yang hujan tu. Itulah. Di rumah Hafiz saja yang hujan. Macam kartun. Kan. Kejamnya. Alright. Okay, dia hujan-hujan sekejap je. Tadi masa saya kau tak hujan. Okay. Kepada penonton kita yang baru masuk, selamat datang. Kongsikan kita punya live malam ni. Sharekan kepada rakan-rakan anda, kepada rakan Facebook anda, kepada rakan WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Kita ada daripada Anina Hanum. Hai. Daripada Muhammad Ilham pun ada. Hai. Dia pakai hi Prof. Untuk Mr. Fong ni. Bukan Prof. Ya, okay. Yang Prof bukan saya. Okay, kita sharekan lagi. Minta tolong kita sebar-sebar luaskan. Saya mengambil kesempatan ni untuk sharekan. Apa khabar semua malam ni? Yes. Saya harap semuanya gembira, kata apa? Happy malam ni, kan? Happy tak happy, itulah berita menyedihkan. Kes COVID hari ni yang paling tinggi tu. 1,200. Betul, itulah sebenarnya. Wow. Sangat menakutkan. So kepada penonton-penonton sana, di luar sana dan juga kami, so jangan lupa patuh pada SOP. Penting tu. Kalau keluar pakai face mask. Yes. Yang penting ialah selamat dan sihat, ya. Yes, betul tu. Jaga kesihatan. Kita jaga kita. #. Alright, kita akan start lagi seminit 2 lagi. Sebentar saja lagi. Okay, kejap kita bagi masa berapa minit lagi Azim? 2 minit. Okay, 2 minit lagi. Okay. So, sementara tu saya kongsikan link yang ada ke dalam grup-grup anda. Kita nak tarik ramai lagi kerana apa yang nak kongsikan malam ni kita tak bercakap tentang apa tu seperti biasa, kerana apa yang kami nak bawa ialah matlamat kami nak bawa ramai lagi pelajar-pelajar Malaysia ke persada antarabangsa. Tajuk pun cantik dah. Membawa pelajar Malaysia ke persada antarabangsa dengan program IOAA. Apa itu IOAA? Kejap lagi Mr. Fong akan kongsikan dengan kita semua. Betul Azim kan? Yes, betul. Okay. Bila kita duduk sibuk berkongsi-kongsi ni kan, kadang-kadang dia punya fokus tu mata tu macam belia kan. Mata tengah belia. Itulah, maaf lah ya, saya ni pun tengah prepare. Seboleh-boleh kalau nak tarik ramai lagi cikgu-cikgu sekolah kita, ya, pelajar-pelajar kita untuk join malam ni, untuk tahu apa peluang yang mereka boleh dapati. Jarang sekali mungkin kalangan kita tahu adanya program Olimpiad untuk astronomi dan astrofizik. Jadi kita bawa hari ni untuk orang yang memang kata apa berkecimpung, yang betul-betul membawa pelajar Malaysia ke antarabangsa. Kita nak tunjukkan pada dunia yang kita juga boleh, dan apa kelebihannya bila pelajar kita menyertai IOAA ni. Tapi nanti nak tengok soalan ni kan? Apa dia? Pernah tengok waktu tu Dr. Chong pernah share pada saya. Dia punya wow. Tak termampu nak menjawab. Saya tahu, mampu tengok je. Saya tahun lepas bersama dengan dia lah, Mr. Fong and the team. Masa tu kali kita ada sesi di Planetarium Negara kan, buat training pada bakal-bakal wakil Malaysia masa tu. Memang sangat mahal lah. Ajak saya jadi volunteer tapi saya tak dapat waktu tu. Hopefully next time lah, next year. Tapi Hafiz ya ada jadi sukarelawan pada bertugas sebagai apa? Sebagai saya pun tak ingat bertugas itu hari itu. Tapi saya ingat sampai lepas tengah malam, betul tak? Pun ada lagi pada petang tu sampai tengah malam tu. Dan teleskop punya
Yes, teleskop punya examination. Yeah. Kita ada profesor kita hadir sama dengan kita malam ni. Terima kasih banyak. Profesor Dr. Roza Siddiq daripada UKM. Terima kasih Doktor. UKM. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Alright, saya dah kongsikan. Alright, so kita boleh start? Alright, okay. So kita boleh start sesi kita pada malam ni. Okay. Yes. So Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So malam ni kita bersama dengan tetamu jemputan kita dalam sesi apa nak tanya siri ke-8, iaitu bersama kami adalah Mr. Fong Keng Yin, ataupun lebih dikenali Mr. Fong Kai. Mr. Fong Kai, beliau merupakan siapakah beliau? Jadi sedikit pengenalan mengenai beliau adalah merupakan President of Starfinder Astronomical Society dan juga Team Leader of Malaysia's International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) for team untuk kumpulan 2015, 2017 dan juga 2019. Okey, tu sedikit lah mengenai kita. Yes, betul. Banyak pengalaman. So malam ni lah kita nak berkongsi dengan semua yang menonton. Alright. Saya lihat Mr. Fongkin nanti akan kongsikan perkara yang menarik kerana selalunya kita bicara pasal fizik, astronomi ni secara biasa macam pengongsian. Kali ni dia melibatkan peperiksaan. Hazim kan? Yes, betul. Jadi maknanya menguji bukan sekadar maklumat biasa tapi ada kira-kira. Itu yang macam tajuk. Okay, kita nak bagi pada Mr. Fongkin. Boleh. Alright. Untuk introduce. So, yes. Silakan Mr. Fong. The floor is yours. Yes. Boleh? Okay. Boleh. Okay. Saya ada screen saya. Ya. Okay. Boleh share. Ini semua sudah introductions yang diberi oleh host saya ni. Okay. Sikit sebanyak untuk latar belakang saya. Okay. Alright. Nanti saya. Okay. Ini ialah Starfinder. Saya Presiden Starfinder. Sedikit latar belakang Starfinder. Starfinder nama penuh ialah Persatuan Kaji Bintang Starfinder Selangor dan KL. Kami ialah sebuah pertubuhan bukan keuntungan dan bukan kerajaan. Persatuan kami ini ditubuhkan pada Julai 2004 dan tujuannya ialah mengalahkan pembelajaran dan memperkenalkan astronomi kepada orang ramai, terutama rakyat Malaysia. Yang pendekatan kami adalah secara menanjur macam pesta bintang, aktiviti outreach, dan setiap bulan Starfinder ada setiap bulan sebelum wabak COVID-19 melanda, kami mengadakan IOPs. IOP ialah Imaging dan Observation Party. Setiap bulan yang membawa ahli-ahli kami ke luar bandar, jauh dari sumber pencemaran cahaya untuk cerapan dan astrofotografi. Dan sejak tahun 2017, Starfinder menjadi penganjur rasmi MOAA. MOAA ialah Malaysia Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Astronomi dan astrofisik. Semua memang tahu astronomi ini satu kata yang familiar. Tetapi bagaimana dengan astrofisik? Apakah benda ini? Astronomi adalah cabang sains yang mengaji benda dan kejadian alam di luar bumi kita. Astronomi adalah sains kedua, memulakan semua cabang dan bidang sains yang lain. Dan tamadun manusia bermula selepas manusia menemui gitaran musim dengan memerhatikan gerakan tukaran constellation. Constellation apa di bahasa? Buruj. Constellation. Buruj. Tukaran buruj di langit. Sebelum penemuan ini, manusia hidup sebagai pengumpul dan pemburu, hunter-gatherer.
kaum lelaki bertugas memburu binatang untuk makanan, betul tak? Dan perempuan mengumpul buah, sayur, cendawan di sekeliling tempat tinggal mereka. Dengan ilmu musim ini, manusia bermula mencari pertanian dan peternakan. Sebenarnya kita masih mempunyai sifat memburu dan mengumpul sampai hari ini. Percayakah? Sifat hunter and gatherer masih memburu. Ya, saya bagi example ya. Okey, di manakah Hafiz dan Amirul simpan handphone atau alat-alat lain? Di mana? Biasanya simpan simpan dalam badan di mana? Di poket. Yes, di poket. Di poket. Yes. Di tali pinggang kalau ada pouch, simpan di pouch, betul tak? Betul. Ini adalah sifat seorang pemburu sebab senjata sentiasa disimpan di tempat yang mudah dikeluarkan. Okey? Betul. Ini kaum lelaki, kaum perempuan apa ni? Di mana kaum perempuan suka menyimpan barang-barang mereka? Di dalam handbag, betul tak? Yes. Nenek moyang beribu-ribu tahun itu ialah pengumpul. Mereka membawa paku yang mendapat buah, mendapat sayur, mendapat cendawan yang masuk dalam paku. Paku itu handbag sekarang. Okey, yang itu sifat masih ada. Okey. Dan apa ni astrofisik? Astrofisik adalah cabang astronomi yang mengaji sifat objek astronomi yang menggunakan pengetahuan fisik dan kimia. Ia adalah sains teori dan pemerhatian yang berkait rapat dengan fisik dan matematik. Okey, yang apa di universe, di angkasa lepas adalah sama dengan fisik di bumi kalau keadaan adalah sama. Okey, ini yang penting. So, sekarang saya nak perkenalkan ini MOAA dan IOAA. Okey. Ya, IOA ialah satu pertandingan antarabangsa untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Okey. Dan kelayakan ialah peserta tidak boleh belajar di pendidikan tinggi atau universiti dan mesti berumur di bawah 20 umur 20 tahun pada 30 hari bulan tahun pertandingan. Okey. Pertandingan ini termasuk ujian penyelesaian masalah teori dan praktika. Okey. Praktika ialah termasuk data analysis dan observation, analisa data dan pemerhatian. Okey. Secara individu dan perkumpulan. Kumpulan ialah team mixture, perkumpulan dalam keadaan berkawan dan berjangka dalam tempoh selama 9 sampai 10 hari. Okey. So ini tempoh yang panjang ini. Dan cost ini penting. Okey. Negara tuan rumah merangkumi semua kos pasukan utama saja. Okey. Satu pasukan termasuk 5 pelajar dan 2 ketua pasukan dewasa. 5 students and 2 team leaders. Dan ini hanya kalau negara ini pernah menyertai dalam IOAA tahun sebelumnya dapat cost free ini. Kalau tidak, setiap peserta mungkin nak bayar 500 sampai 1000 US dollar. Okey, tapi kalau kita menyerta tahun yang lepas, tahun ini free. Okey, yang kos hanya ialah kos perjalanan, iaitu tampang tiket penerbangan. Kalau naik train ke venue itu semua kos ialah itu kos perjalanan saja. Okey, atau visa kalau pergi ke China kita terpaksa dapat visa dulu, yang itu kos sikit saja.
Yang penting ialah kita sambungkan penyertaan tidak putus. Kalau tidak, kos akan jadi tinggi. Okay. Ya. Okay. Soalan-soalan adalah dikeluarkan oleh tuan rumah, negara tuan rumah dan disetujui dalam IBM atau International Board Meeting. Kalau bahasa mungkin bersoalan lembaga antarabangsa, saya tak tahu. IBM lah, IBM. So, dua pasukan ada IBM lah senang. Ahli IBM. Soalan adalah berdasar kepada ilmu tradisi astronomi atau berkembang terkini dalam astronomi. Okay, and soalan teori dan praktikal yang realistik didasarkan pada data yang benar. Supaya untuk tujuan menguji sampai mengajar, test and teach. Ini dah purpose dia. Okay. Tahap bersukaran adalah serupa dengan kurikulum universiti tahun pertama dalam astronomi dan astrofizik. Okay. Okay. Biar kita tengok silibus dia. Silibus dia ada di website ini. Nanti saya tunjukkan. Mana website ini? Silibus. Okay. Okay, ini silibus dia. Okay. Okay. Basic astronomy. Dia tanya macam soalan celestial mechanics, electromagnetic theorem dan quantum physics. Ini ialah silibus dia. Koordinat. Quantum physics. Ya, okey. Nampaknya sikit susah, betul tak? Bukan sikit. Tapi jangan risau. Okey. Dan ini okey. Stellar property, stellar interior atmosphere, stellar evolution, binary star system. Ini dan juga dalam kosmologi. Praktikal ialah macam kita actually kita boleh okey tak apa. Kalau saya tunjuk soalan hampir tengah malam pun tak boleh habis ini. Okey. Okey, ini semua ialah tapi kalau teringat slide ini apa astrofizik? Astrofizik adalah cabang astronomi yang mengaji sifat objek dengan dia berkaitan rapat dengan fizik dan matematik. Kalau kita meneliti silibus tadi, banyak sudah dipelajari dalam silibus yang sedia ada di sekolah menengah. Tapi yang tidak ada ialah bahagian astronomi yang pelajar-pelajar tidak faham atau tidak diberitahu istilah-istilah mungkin mekanisme ya, tapi yang pengiraan dan teori itu semua berdasar daripada fisik dan matematik. Inilah di mana kita boleh dapat melatih train student kita dengan pengetahuan yang sedia ada ya dalam fisik dan matematik. Okey. Okey. Nanti. Okey. Ini sikit sepanjang sejarah penyertaan Malaysia. Okey. Penyertaan Malaysia dalam pertandingan IOA dimulakan oleh Cikgu Chan Wei Hao yang memperkenalkan kepada beberapa sekolah yang memberi kelab astronomi. Dia sendiri saja yang melaksanakan proses pemilihan dan mencari pelajar untuk membentuk pasukan yang pertama untuk Malaysia pada tahun 2013 iaitu IOA 2013 yang berada di Greece. Okay. Tapi dengan dia seorang dan tak ada bantuan yang lain, sumber yang terhad, proses pemilihan adalah kecil dan hanya termasuk sekolah-sekolah mempunyai kelab astronomi di KL, Selangor dan Pulau Pinang. Ya, yang saya mula terlibat pada tahun 2015 ketika itu
dia yang menjemput saya sebagai seorang ketua pasukan sebab dia memerlukan satu orang ketua pasukan lagi membentuk pasukan IOAA 2015, okay. Dan Cikgu Chan menjadi ahli jawatan kuasa Starfighter pada tahun 2016 dan dia bercadang Starfighter menjadi penganjur rasmi MOAA. Maka sejak 2017 Starfighter telah menganjur pemilihan di seluruh negara dengan jemputan kepada semua sekolah menengah secara email untuk membentuk pilihan, membentuk tim IOA Malaysia setiap tahun sejak itu. Okey, yang itu kita mesti berterima kasih dengan ini Cikgu Chan, ya Chan Wei Hao yang membuat permulaan ini. Okey, yang ini ya, ini ialah sedikit pencapaian dan sejarah. Okey, yang biru ini ialah Cikgu Chan Wei Hao yang buat sendiri. Ini ialah dari Starfighter. Okey. Pada tahun 2015 di Indonesia, kita dapat satu honorable mention. Ini honorable mention yang pertama yang kita dapati. Okay. Dan di 2018 kita dapat peringkat gangsa yang pertama oleh Tan Jia Qing. Dia student William Chin dari Hinghua di Klang, okay. Dan juga satu honor mention Randolph Yu. Dia adalah student, dia adalah dari Pulau Pinang, okay. Student dari sekolah apa? Dari Pulau Pinang, okay. Dialah student Dr. Chong kalau tak silap saya, okay. Dan tahun lepas kita dapat 2 tingkat gangsa dan satu honorable mention yang kalau tak silap saya Leong Chi Jong ada dalam session ini. Tadi ada. Okay. Dalam tahun 2015 kita sebenarnya ada 2 tim. Satu tim ialah main team, ada 5 student, 5 pelajar. Saya dan Teacher Chan sebagai ketua pasukan. Tapi ada satu guest team diketuai oleh Emma dan Lim Lai Han, juga observer ialah Dr. Chong. Okay. Yang tim ini kena bayar kalau tak silap saya $1,000 seorang. Okay. Wow. Yang itu penting ialah untuk mendapat percuma. Okay, yang Mr. Fong, kalau dari segi award for the honorable mention tu, dia award yang macam mana tu? Sijil. Tak ada peringkat, satu sijil saja. I see. So kira dari segi, maksudnya dari segi penilaian dia adalah macam antara top student dalam kalangan mereka ke macam mana? Macam ni, kalau peringkat kalau tak silap saya ada sebanyak 70 peringkat. Okay. Dia ikut susunan tempat dalam result tadi. 12 atau 11 atau 10 ini ialah peringkat emas dan atau berapa ialah peringkat perak. Ini tergantung kepada statistik tahun itu. Dia ada satu cut-off point. Kalau ini di bawah cut-off point, dia jadi peringkat gangsa. Jadi lebih peringkat gangsa dari peringkat perak. Kalau cut-off point peringkat perak yang lebih, dia cut-off point atas kiri. Dia akan adjust cut-off point dia. Yang nombor peringkat tidak ditentukan. Okay, tepat itu tergantung kepada cut-off point. Okay. Okay. Di tahun 2017 kita ada seorang team leader ialah Derek Lim. Derek Lim dia satu profesor di Universiti Chulalongkorn di Thailand, Universiti Chulalongkorn. Dia adalah rakyat Malaysia tapi profesor di sana. Ya, kita menjemput dia sebagai team leader juga. Okay. Alright.
move on. Okay. Nah, ini adalah gambar-gambar kita berlepas dari KLIA. Ya, okay. Ini soalan saya bertanya-tanya. Mengapa student lebih tinggi daripada orang biasa? Apa dia lah makan? Ayo. Okay. Ini ialah gambar ambil selepas masjid perasmian. Selepas ini, masjid perasmian ini, para pelajar dan ketua pasukan akan dipisahkan. Okay. Dan pelajar tidak boleh mempunyai apa-apa alat komunikasi elektronik dan tidak boleh menggunakan internet dalam pertandingan. Tadi kalau tak silap saya Amilo yang tanya mengapa saya tak pernah nampak teleskop itu sebab saya dipisahkan dari pelajar saya. Okay. I see. Sekiranya kita meneliti, melihat dengan teliti pasukan gambar-gambar ini, ada satu maskot kita, ya. Maskot dia ada sini dan ada nak biru ini. Nampak tak? Ya, maskot ini maskot pasukan Malaysia. Namanya ialah Merfat. Merfat adalah bintang yang paling terang di constellation Purush Perseus, okay? Merfat. Yeah. Okay, dah ada. MIRFAK. Yeah. Okay. Mr. Funky pernah bagi saya pegang. You pernah pegang. Betul. Dalam Merfat ada dua bendera. Satu bendera Malaysia, Jalur Gemilang dan juga bendera ini Starfighter. Okay, yang di perut dia, simpan di perut dia. Tetapi kalau tak ada peserta perempuan, ini budak-budak sekan dan bawa Merfat. Okay, di China tahun 2018. Ini ada Merfat tapi kalau tak siap dia tertinggal di bag dia tak keluarkan. Okay. Okay, inilah IBM. Okay. IBM ini ialah di mana kita ketua-ketua pasukan membincang, membahas dan mengundi soalan-soalan yang disediakan oleh negara tuan rumah. Okay. Okay. Prosesnya macam ini. Ini dia ada satu pasukan akademi team akan mengeluarkan soalan-soalan ini dan membentangkan di meeting ini dan kita akan mengundi atau membantah atau menyoalkan syarah maklumat yang diberi dalam soal ini. Mungkin soal ini tidak masuk ke dalam ujian sebab terlalu banyak bantahan. Okay. Kita pakai negara yang belajarnya tidak dapat memahami bahasa Inggeris, ketua pasukan harus membuat penterjemahan ke bahasa mereka. Okay. Oleh kerana ini berlangsung dari pagi sampai tengah malam, kalau dia nak buat translation, dia mesti habis translation penterjemahan ni sampai sebelum pagi. Okay, yang soalan ini dalam kertas ujian ini boleh dihantar kepada pelajar-pelajar untuk mengambil ujian, okay, atau peperiksaan. Okay, yang nasib baiklah pelajar-pelajar Malaysia semua boleh faham bahasa Inggeris dan selepas IPM kami pergi tidur, bangun pagi pukul 6 mereka masih buat translation, deadline pukul 7. maknanya kedua-dua pasukan ini tidak Okay, nampak ini ialah tempat duduk ini. Okay, ini tim Malaysia. Okay, ini tim Malaysia. Pointer. Maaf saya kadang-kadang tak keluar ini.
Ini pasukan Malaysia. Di depan ialah pasukan Singapura. Sebelah Singapura ialah pasukan Amerika Syarikat. Ini ialah pasukan UK. Ada 2 orang, 1 orang di depan. Dia mungkin buat pantahan atau apa, tak tahu. Okey, di belakang Malaysia adalah negara China, dan sebelah dia negara China ialah Indonesia. Okey. Now, ini ada sikit kelebihan sebagai rakyat Malaysia. Okey. Okey. Apa dia? Duduk di tempat strategi ini, yang kami boleh mendengar dan memahami semua perbincangan mereka sebab kami boleh faham semua bahasa. Boleh dengar bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Strategi. Strategi, okey. Okey. Selepas ini kertas ujian makin habis oleh pemeriksa, kedua pasukan akan menerima satu set. Okey. Kami akan cek semua ini. Okey, semak semua marking. Kalau kita tidak setuju, dia ada satu sesi yang panggil sesi moderation, di mana kedua pasukan boleh membantah atau menjelaskan bagaimana pelajar-pelajar kami yang buat pengiraan. Mungkin dia cara dia lain sikit tapi masih logik dia betul, reasoning dia betul. Ya, itu sesi moderation. Okay. Yang ini ialah Presiden IOA, ini Secretary General. Okay. Presiden ialah dari Poland, ini dari India. Okay. Ya. Okay. Nah, ini ialah Justin Tan yang dapat honorable mention yang pertama di Indonesia dalam tahun 2015. Ini ialah pingat kanser yang pertama di tahun 2018 di China, dan ini ialah tahun lepas kedua-dua dapat pingat kanser. Mereka nampaknya letih ya. Okay. Tinggi. Okay. Ya, ni IOEA 2020 sepatutnya berada di Colombia. Ya, kita tahu sebab ini COVID-19 telah dipatahkan, dan IOEA 2020 ini digantikan dengan satu event called GECAA. Maknanya Global E-Competitions on Astronomy dan Astrophysics. Okay. Dan GEA ini dia individual competition, pertandingan individu bermula pada 25 September sampai 25 2020 secara online, dan team competition habis pada Oktober 12. Okay. Ini masa yang sangat singkat. Okay. Kami tidak ada masa untuk membuat satu selection session. Oleh itu, kami menjemput ahli pasukan IOEA 2009 dan pasukan sokongan yang masih layak, yang belum masuk universiti, membentuk pasukan GECAA 2020 ini. Dan semalam yang diumumkan ialah Ashley Tan sekali lagi menang satu pingat, ialah pingat kanser. Tapi nilai GECA ini tidak sama dengan nilai pingat ini, tidak sama dengan nilai IOEA. Saya akan jelaskan selepas ini. Okay? Ya, apa pun tahniah lah pada Ashley Tan. Wow. Yeah. Yes. Okay. It's not easy to be. Not easy. Tapi dia yang bekerja keras lah untuk belajar semua ini. Okay. Alright. Starfinder, bagaimana kita buat pemilihan? Ya, okay, objektif
objektif ialah menggalak dan memupuk pembelajaran astronomi di kalangan pelajar sekolah menengah seperti yang disebut oleh tadi Amirul. Ya, yang kita memilih pelajar yang terbaik untuk membentuk pasukan IOAA Malaysia. Ya, pendekatan kami ialah menghantar jemputan ke semua sekolah menengah dan juga college supaya lebih inklusif lah dalam mencari calon pelajar yang berbakat dalam astronomi. Kami juga menggunakan teknologi dalam pemilihan dan latihan sebab yang dipilih mungkin bukan orang di Klang Valley, mereka mungkin di Penang, di Kelantan, di Merata tempat. Kita mesti guna cara lain untuk membuat latihan. Okay. Dan kami bekerja sama dengan partner seperti Planetarium, negara, sekolah menengah untuk memperluaskan sumber dan keupayaan menganjur program ini. Dan juga kita meminta pertolongan sukarelawan seperti Falak Online, Charlie yang memberi ceramah tahun lepas dan juga seperti Dilangi Hafiz sebagai sukarelawan MOA juga tahun lepas juga, betul tak? Itu cara yang kami makan. Okey, ini ialah sikit sebanyak statistik MOAA 2018. Ialah kita menjemput sebanyak 2,520 sekolah secara dengan menghantar email dan 400 lebih pelajar yang mengambil online test. Ya, ini cara ialah dua peringkat. Peringkat pertama ialah online test, okey. Online test berjalan sebagai selama 1 bulan untuk student membuat online test. Yang 30 student yang mendapat markah yang tertinggi akan dijemput kepada camp MOA ini. Pada tahun 2018 camp ini berada di Hinghua High School. Ini sekolah yang William Night President Starfinder yang sebagai coach di sana. Dan kami ada 4 speaker, 4 seminar dan kami ada 1 observation training juga 1 sesi membuat teleskop. Yang teleskop membina mereka boleh bawa balik DIY teleskop. Okey. Dan juga kami ada volunteers sukarelawan. Ini ialah suasana di Hinghua. Okey. Ya, ini Yongsen, ini yang teacher Chan Wei Hao yang dia pioneer dalam penyertaan Malaysia di MIOA ialah dia. Dan juga ini registration, pendaftaran masuk ke camp ini. Okey. Dia Yongsen ini dia menjadi selepas dia masuk universiti dia tidak lagi berlayak tapi dia menjadi sebagai pelatih, okey, trainer untuk IOAA. Ya, ini semua ialah bekas penyerta IOAA 2015. Mereka balik. Sebenarnya mereka sudah pergi belajar di universiti di luar negeri tapi holiday mereka balik untuk tolong buat marking. Ya. Okey. Ini ialah MOA 2019. Ini pertama kali kami bekerjasama dengan Planetarium Negara dan Mestek. Okey, dan sama juga kita dapat kami ada online test dan 28 pelajar menghadiri ini camp 5 hari dan 4 malam camp di Planetarium. Mereka tidur di dalam exhibition hall sebenarnya. Sejuk Azim dalam Planetarium. Ya, dalam Planetarium malam tu sejuk. Okey, macam ini. Kalau untuk lelaki, mereka tinggal di belakang
panas. Yang perempuan Panas. di atas tingkat satu di atas satu ruang pamil. Itu sejuk, okay? Memang sejuk. Memang sejuk. Ya. Okay, ini suasana. Ya, ini Eric Lim yang kami jemput menjadi speaker memberi ceramah. Ini dia orang buat observation training di pengresannya. Dan ini teleskop, DIY teleskop mereka buat ini, tak boleh membawa balik untuk sebagai satu hadiah dan juga sebagai menarik perhatian kawan-kawan di sekolah. Oh, kami pergi di MOA dapat teleskop ini. Ini teleskop DIY buat sendiri. Ini dia. Okay. Okay, untuk selepas kami ada satu pasukan dibentukkan, kami bawa pasukan ini sebelum ke IOA untuk training, untuk melengkapi ilmu mereka. Kami membawa mereka ke Observatory Negara Langkawi. Ya. Apa ini tak pakai tas. Okey, ya, ini di LNO mereka membuat ceramah dan latihan ini semua di LNO. Okey. Ya, ini terima kasih kepada LNO yang memberi kerjasama kepada kami. Ya, okey. Apakah ganjalan mendapat pingat di IOA ini akan menanya siapa, menjawab soalan siapa tadi, Amirul. Okey. Okey. Now, ini ialah satu dari website laman NUS di Singapura. Okey. Salah satu ialah kalau ini, okey. Inilah yang dikatakan di sini ialah anda dikecualikan tanpa mengira kelayakan sekolah menengah anda jika anda ada memenangi pingat emas, perak atau pingat gangsa dalam sains Olimpiad di bawah inilah IOA. Okey. Okay, bukan sahaja yang NUS, banyak universiti di dunia mengiktiraf pingat ini sebagai satu kelayakan masuk ke dalam universiti. Ya. Okey. Apa lagi? Okey, MOE Junior. MOE Junior pada IOAA 2009 di Romania sebenarnya sepatut berada di Romania, tapi kerana ini COVID-19 dia dibatalkan. Okey. Ya, itu sahaja. Tak ada apa-apa lagi. Okey, I think this is the end of my slide. Okey, sebelum ini saya ada website nak tunjukkan. Okey, ini ialah negara-negara yang mengambil bahagian sejak IOA. Sejak IOA mula di tahun 2007. Pada mulanya hanya 21 negara. Dan tahun lepas ada 46. Okey. Malaysia di mana? Nampak Malaysia? Malaysia di sini. Malaysia pada tahun 2008 menghantar satu observer. Saya tak tahu siapa itu. Tapi yang pertama kali ialah Cikgu Chan Wei Hiang yang bawa tim pertama ke Greece pada tahun 2013. Ya, sejak itu kalau 2014 kita tak ada, kalau menurut dia terlalu mahal untuk menghantar tim. Saya tak ingat apakah negara yang menganjur itu.
Dan selepas itu kita tidak putus. Setiap tahun kita menyertai IOAA ini. Wow. Okay. And ada satu kertas, kalau you Google it, ini ditulis oleh Greg dan Aniket. Greg ialah presiden IOAA yang tadi Poland itu, dan Aniket. Ya, kertas ini amat menarik. Kalau ikut apa yang dibincang dalam dia menggunakan Malaysia sebagai satu contoh. Interesting. Ya, you boleh download dan baca dia. Okay, ya macam ini kalau tak silap di sini. Search Malaysia. Okay, ya. Okay, ini dia. Yang dia menurut Malaysia, okay, pada permulaan ini semua negara-negara seperti Bangladesh, Mali, Malaysia, Singapura dan UK tidak ada pertandingan astronomi di tempatan. Okay. Kim yang pertama dihantar ke IOAA ialah dari IFO, International Olympiad for Physics. Tetapi selepas itu, selepas mereka datang untuk IOAA yang pertama kali, mereka menubuh mekanisme competitions, pertandingan, mekanisme pertandingan di negeri tersendiri. Inilah apa impact dia, okay? Ya. Ini sijil IOAA, okay? Ya. Okay. Apa lagi yang saya buka? Oh, Romania yang kita tak pergi setelah terlalu mahal. Okay. So strukturnya lebih kurang sama dengan IFO. Okay. Kalau yang sesiapa yang mengambil bahagian dalam IFO, dia boleh faham proses yang dalam IOA juga. Okay, apa lagi? Okay, untuk maklumat yang lanjut, kalau selain daripada ini laman IOAA rasmi ini, yang siapa yang menarik dengan maklumat yang lebih, boleh mengunjung moastarfighter.org.my. Kami ada partial questions dan gambar-gambar juga, dan berita-berita kalau apa yang terjadi, kami akan update di sini. Okay. Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh bekas student dalam IOA. Ya. Okay. Okay, itu saja yang saya nak. Okay, ada apa soalan? Okay, kita ada. Okay. Saya rasa ni pertama kali rasanya rakyat kita yang mungkin bersama dengan kita ni pertama kali mungkin dengar tentang MOAA, kemudian IOAA, kan? Kita tahu ada beberapa stages yang membolehkan pelajar kita pergi sampai ke IOAA. Mungkin nak tanyalah Mr. Fongki, kan? Nak tanya sikit lah. Untuk next year, kita tak tahu, we don't know yet when the competition will happen. So then apa next step kita? Bila kita nak mula sebenarnya? Belum ada plan lagi sebab ini COVID-19 ini, apa ni, semua plan sudah dimusnahkan oleh COVID-19. Apa saja. Okay. Sikit, okay. Dan ini termasuk IOAA 2021. Tentatively akan di Colombia
Columbia sepatutnya ialah tahun ini. Okey, dia sudah postpone ke 2021 kalau COVID-19 terkawal di Columbia. Tapi ada masalah ialah kalau tidak pergi Columbia adalah di benua Amerika Selatan. Yes. Tidak ada penerbangan terus. Penerbangan hendak melalui Amerika Syarikat, dan kalau melalui Amerika Syarikat semua pelajar dan ketua pasukan mesti dapat visa Amerika Syarikat. Transit juga. Atau kalau ada satu cara ialah penerbangan melalui Eropah tapi tampaknya tinggi. Yang itu semua mesti dalam mesti ada satu plan. Plan ini belum ada lagi pada setakat. Okay, tapi kan bagus juga. At least kita tahu yang we are not yet plan for next. Kita tahu sebab bila lagi akan berlangsung kan. Tapi what we can do right now, pada rakan-rakan kita, we can prepare our kids, kita punya pelajar kita, biasakan diri dengan soalan, biasakan diri dengan pertandingan ni, konsep and everything. Then we can have a pool of talent that can be bring out untuk international nanti. Yes. Alright. Boleh mengunjung laman MOAA Starfighter.my atau IOAA. Dia ada banyak question di sana. Kalau ada soalan apa boleh tanya, boleh menghubungkan dalam email yang ada dari Starfighter. Kami akan cuba menjawab. Ya. Okay. Siapa yang dapat ini tajuk ini dari zero ke hero, siapa yang who come with this title? Siapa Saya. Okey, tapi belum hero lagi. Sehingga kita dapat pingat emas, belum hero lagi. Sikit lagi. Dah bronze kan? Sikit lagi. Lagi 2 lagi. Tak. Susah nak dapat pingat emas. Okey. Ya. Okey, yang tak apa, tak susah tapi tak mustahil. Yes. Ya. Tak mustahil. Sebenarnya yang mengejutkan saya lah negara Vietnam. Okey, Okey. Ya, Vietnam kalau dia mengambil bahagian selepas Malaysia. Okey. Tetapi tahun lepas dia dapat absolute winner student dia yang makanya di Vietnam. Cara ialah mereka ada satu pilihan seperti Malaysia yang dapat sesiapa yang berbakat dalam astronomi. Selepas ini student ini diasingkan, mereka tertumpuk dalam courses yang astronomi saja. Yang itu cara dia. Dan ini semua disokong oleh oleh ministry, oleh kerajaan dia dan di Malaysia, sebab astronomi bukan di silibus. Okey, Kementerian Pendidikan tidak menyokong secara direct support untuk pertandingan ini, sebab itu bukan silibus sekolah menengah. Ya. Okey. Dia yang menariknya pertandingan ni, kenapa dia melayakkan pelajar-pelajar kita terus masuk ke universiti, maknanya IOA ni ada nilai dia. Pertama sebabkan dia punya silibus dia sama dengan pelajar tahun 1 untuk aliran astronomi. Kan? Jadi maknanya the kids need to be prepared sama macam mereka dah masuk universiti. Ya, betul. Tapi jadi
ilmu yang sedia ada dalam silibus sekolah menengah, tambah sikit saja ilmu dalam astronomi yang menjadi ilmu untuk pertandingan, bukan yang susah sangat. Kita sampai atas tahap ini, sikit saja kita akan sampai tahap IOA. Okay, dia adalah gabungan daripada astronomi, ada kemahiran matematik tu mesti, kalau tengok soalan dia mostly matematik, physics and also dalam berkaitan. Saya menjelaskan ini adalah apa ilmu dalam astrofizik berdasar kepada ilmu fizik dan ilmu matematik. Yeah. Yes. Jadi Fauzi nak tahu sedikit lah. Okay, sekarang now we don't know yet bila akan berlaku. Tapi macam mana plan kita untuk melengkapkan student kita untuk pertandingan yang tahun-tahun depan? Apakah yang boleh kita buat? Maknanya kerjasama yang macam mana kalau ada pelajar-pelajar kita yang berminat, mereka nak berlatih awal, nak buat soalan ke, ataupun mereka nak dapatkan guru ke, mungkin kita ada perancangan tentang itu. Do you have a plan for that? And how we can collaborate or bring all talent in and help our student to prepare them for the next championship? Kalau boleh, if possible, we can have MOAA lebih awal lagi untuk pilih pelajar-pelajar yang berbakat ini. Okay, the talented students. If we can have the talented student earlier, we can start training them. Okay, because the standard, you tahu lah, dalam satu kelas ada student yang lebih pintas dari student yang lain. Tahap dia tidak not even. Okay, so it's a bit difficult. So if we form a team, ini semua pelajar-pelajar ini adalah dalam tahap yang lebih kurang sama, senang untuk training, senang untuk building them out. Itu yang kita boleh ada camp setiap 2 bulan, 3 bulan untuk menyediakan mereka dalam training macam ini. So pada cikgu-cikgu sekolah kan, so I think they can start thinking about to groom talent yang ada dekat sekolah tu within the community, and then we can work as a team untuk kita grow them. Macam yang Fongki kata tadi lah, 2 bulan kita ada kat bengkel, and we do lot of latih tubi untuk all the question yang past year questions tu kan. Questions you can get it from our website or from IOA, and the solution is also there. Okay, you boleh rujuk dengan okay, and see how the questions all the questions are answered. There is a first step. Of course, kalau you must have some basic knowledge astronomy, only you can apply physics and mathematics. Okay, dan okay, istilah-istilah semua saya tak faham, bagaimana saya pakai formula di mana saya mula ni semua, ini masalah. So mesti langkah pertama ialah memahami yang basic astronomi. Ya, itu yang penting sekali. Betul. From my opinion, saya lihat, I mean maybe in the future, because sekarang ni kan kalau Hazim ingat, kita punya student fizik ada banyak topik baru kan, lebih lagi macam gravitian yang dah dimasukkan dalam syllabus kita. And last year masa saya sempat attend tu, kita ada tajuk orbital mechanic. Orbital mechanic, satu topik yang baru juga diperkenalkan dekat mata pelajaran fizik. Dia dalam gravity. Yes. Orbital mechanic tu yalah kan, mungkin siapa yang tak biasa dengar, siapa yang pernah dengar atau pernah tonton cerita Martian, ada cerita pasal tu. Bukan yang apa ni, betul. So dalam mata fizik tingkatan 4 ada pasal tu. So nanti maybe in the future, once, because the subject dah baru masa dikenalkan. Okay.
Kalau kita nampak, share screen ini adalah soalan dari website IOAA official. Inilah soalan. Translation kadang-kadang ada masalah juga. Kadang-kadang translation ini kepada bahasa native language peserta boleh translate salah. Lebih baik kalau pelajar-pelajar kita boleh memahami bahasa Inggeris. Nah ini colaknya paper ini ialah dia mesti ada satu table constant. Dalam pengiraan dia mesti menunjukkan nilai-nilai yang diberikan. Ini penting. Ini ialah markah yang diberi untuk setiap soalan. Inilah soalan dia. Kalau soalan macam ini, yang pelajar-pelajar yang belum mengambil bahagian atau tak ada pengetahuan dalam astronomi, dia tidak tahu apa ni RA dan DEC. Tapi kalau kita memperkenalkan RN dan DEC ialah satu koordinat sistem, polar koordinat sistem kepada mereka, dan dia orang sudah tahu koordinat longitude dan latitude. Dengan sikit reasoning, kalau dan dia akan boleh menyelesaikan masalah macam ini. Tak susah sangat, betul tak? Yes. Sama dengan ni, apa ni? Satu IAU. Kalau dia tak tahu istilah AU, ini bukan ui. Apa ni transit, kalau ini istilah dia tak tahu, dia tak boleh jawab soalan macam. Betul. Yang susah bukannya soalannya susah, ialah pengetahuan dalam ilmu astronomi tidak mencukupi. Kalau dia orang tahu basic ini, tak ada masalah. Mereka boleh buat reasoning sendiri. Yang kalau baca paper dari Greg dan Anikit ini, dia ada satu point yang dia selalu mengutamakan, ialah untuk pelajar-pelajar biasa menggunakan reasoning, bukan menghafaz semua masalah, macam robot buat matematik, buat matematik yang sama beribu-ribu kali. Itu bukan dia nak mengajar di sini. Dia ialah question teach and test yang mengalahkan reasoning. Dalam ini ialah spirit IOAA. Tapi memorization mesti ada, sebab ada test macam ini. Saya bukan nak menakutkan orang lain. Macam ini observation itu you need to memorize sikit. Ini tahun apa? Ini soalan tahun berapa ni, Mr. Fong? 2017 ya. 2017. Oh, okey, nampak. Ini seperti masalah macam ini. Apa ni? Charlie Charlie bintang ini. Kalau you tak boleh, cannot remember di star chart. Apa star chart di bahasa? Peta bintang. Peta bintang. Kalau you tak boleh remember peta bintang dan juga Buruj constellation, pakai mana you dapat cari bintang-bintang ini? Tak dapat. Tak dapat, ya. Ni saya ada satu peta bintang. This one. Itu pun walaupun ada pun saya belum hafal lagi. Itu masih Hafiz terhilang. Yes, my line hilang. Sebab tak kena soal kan?
Kita ada satu soalan daripada ni. Daripada siapa tak kenal, kalau orang-orang lama kenal lah. Daripada Pak Joko. Yes dah. Okay. Soalan dia, is it possible to establish annual National Astronomy Olympiad for secondary school in Malaysia? Okay, daripada Pak Joko. Yes, of course. Of course it's possible. Of course, but we need more volunteers like you guys to help out and to establish a system that we can work together. Starfinder can still be the organizer, but if we have people to come up with the part of organizing, help us organize, help us to set questions, set up the training session. Yes, why not? We are happy to work with anyone that actually can help us. Okay. My target is to get gold medals for Malaysia. Saya suka nampak Jalur Gemilang naik di pentas IOAA. Banyak kali, bukan sekali setahun, banyak kali setahun. That's the spirit, yes. Itu yang kata from zero to hero. Yes, itu tajuk kita. We are planning to be a hero, you need to plan. Not yet. Yes. Not there yet. Yes, a bit more. Yeah. By the way, Mr. Funky, how many students we can send for the competition? Is there any limit or is there any minimum numbers? Team is 5 students, 2 team leaders. Okay. Second, you can send second team, provided that country, the host country, can accommodate. Sebab dia orang pun ada budget. Okay. Dia mesti ada satu tempat untuk team leader, satu tempat untuk students. Tempat ini mereka mesti dipisah dengan 2 venue yang berlainan. Okay. So for example, in certain instance dia tak boleh ada second team, so we can only send 1 team. Tapi first team is free. If we have participated the year before, the first team is free. Okay. The second team, sometimes they charge like $500 to $1,000. Okay. Per team or per person? Per person. Per person. Okay. 500 times 5. Wait, 2,500. Times 7. Times 7. 2 team leaders. Times 7. Team leaders. Actually, also you can participate, observer first. If you you want to be a future team leader, but observer have to pay $1,000 as well. 1,000. 1,000. 1,000. But actually sebenarnya bukan mahal dia. Sebab 10 hari. Okay, you pergi Eropah. Okay lah. Hungary, seperti Hungary. You stay there for 10 days. Hotel, how much do you pay? $1,000 is not expensive. Kalau pergi all included. Indonesia atau Thailand, yalah, a bit expensive. But if you go to Europe, it's not expensive. Then we need to wait for the Western country punya organize lah. Kalau dia buat dekat Colombia. $1,000 is not expensive. Tapi jangan bawa balik ini data yang famous. Colombia. Sorry, boleh buat balik teleskop. Yes. Okay guys, kalau ada soalan yang nak tanya, silakan. We understand it's a totally new discussion. We are talking about how we can bring our student. Selama ni kita cakap berapa ramai sebenarnya komuniti astronomi yang ada dekat negara kita. Jadi kita nak munculkan ramai lagi orang-orang kita, pelajar-pelajar kita yang terlibat secara langsung dengan astronomi. So caranya adalah dengan menyertai program-program sebegini. Okay. Ada satu question. Azim, mungkin nak naikkan satu dekat situ. Okay. Alright, silakan. Silakan Cik Fiz.
Okay, Leong Ki Zong. Okay. When in Malaysia? Organize the next. Wow. Kalau Malaysia organize, 10 hari tak ada lah bayar. I don't. Okay. We, from our observations, how other countries organize IOAA is by they must have support from the university. Many universities, seperti di Indonesia, IOAA adalah di Menggalang, dekat Yogyakarta. They fly volunteers dan profesor di seluruh Indonesia ke tempat itu. Okay, sebab Indonesia besar ni. Tapi kalau Malaysia senang, Asia, half an hour anyway. Okay, 1 hour, 2 hours. Sabah, Sarawak boleh sampai. Okay, we must have the support from the university to form the academic team. Akademi ini akan keluarkan soalan-soalan untuk IOAA dan mesti boleh jawab apa yang dikemukakan oleh ketua-ketua pasukan. Yang mesti diingat, ketua-ketua pasukan ramai mereka ialah profesor, ialah professional astronomer. Kalau soalan salah, terus dia hantam. Okay, academic team mesti ada dan juga yang kuat, academic team yang kuat untuk keluarkan soalan-soalan dan juga sedia untuk perbincangan apa yang sedia ada ready for them by question by all these professionals. Support ini penting. Wow. So mean that we need to have a proper macam a question bank. If the academic team yang is weak, the question is not good, or their idea ni tidak boleh habis. Dari pagi sampai malam pun tak boleh habis sebab semua soalan ada masalah tersendiri. Dan setiap soalan dibetulkan oleh IBM sebelum mereka hantar kepada pelajar-pelajar dalam peperiksaan. Semua ini mesti diselesaikan dalam tempoh yang singkat ini. Okay? So academic team must be very strong to organize. I hope Malaysia, because support from the university, we can do it. I believe we can do it. But we must create awareness that university in Malaysia support us in our quest to become a host, the quest to get a gold medals from Malaysia. I hope they can help us with this. Okay, I thanks Chi Zhong for come up with this question that give me a chance to elaborate this to whoever listening to this podcast. Yes, I think even though then we are still need to think together and collaborate with our universities so we can have a proper readiness for the future if we plan to organize it in Malaysia. So maybe it takes time, maybe 2 years or 3 years from now, but then we need to have the movement now. In fact, this year MOAA 2020 supposed to be collaborate with UKM. Okay, we are in discussions. Tapi COVID-19 melanda, semua dibatalkan, so our discussion didn't continue. This year is not planetarium. They will help us as well. Some part will be planetarium, but the main part will be UKM. But unfortunately, Professor, kalau tak silap saya, Dr. Afifuddin, he's the one who discuss. They are really interested to have it, so I really appreciate UKM's help in future. Perhaps next year, if this COVID-19 things settle, we can do it. Okay, yes, and hopefully, we need to establish in Malaysia a team of academicians that actually relate to have spend their times and their effort to not only teach
astronomy, but also organize event like this to come up with questions to test our student, to prepare our student. Then in future, we can be an organizer for IOAA. IOAA Malaysia, maybe kalau dah siap saya sampai 2025, we already have country taken maybe 2025 onwards, we can be the host as well. 2050 dah. Lamanya Azim. Wawasan kawasan 2050 kan. 2020 tak edit. That's too long, Azim. Ini wawasan funky. 2050. Are we waiting for? I mean, how long to reach 2050? I don't think I'm around anymore, so yeah. Azim ni. Maybe you two still around. Yeah. Nobody can, I mean, guarantee that. Yeah. Yes. Apa Yeah, we don't know. So we pray for the best. Yeah. Okay, alright. So any other questions? Kita ada questions? If no questions, a question that was asked by another broadcast is that why astronomy still matter? Okay, why does astronomy? Okay. Like Malaysia, kalau nampak syllabus kita dalam sekolah menengah, kita mengutamakan sains perindustrian yang berkaitan dengan industri, dan pure science and is actually not so in emphasize. This is actually quite natural for a country like us because kita masih not an advanced country. Okay, we are still a developing country. We want to develop our industry. So strategy of the government is that we want to have a lot of engineers, and we don't have research grant for our scientists. It's very low. Okay, so let's say even let's say we want to research in astronomy, the government will ask you for what what benefit can astronomy bring to us and all these things. So those are the difficult questions. Why this is actually not emphasized in our syllabus. Okay, tapi we have also must think this way. Competition like this, although it's extracurriculum activity, they promote reasoning for our students. So apa yang dipelajari dalam fizik, dalam matematik bukan satu ilmu yang mati, satu ilmu yang dynamic, yang hidup. Bagaimana ini boleh dipakai dalam tempat yang lain seperti astronomi. Ini yang penting. Mereka mesti faham konsep yang asal ini dan mengguna di bidang yang lain. It will help them in engineering. I mean, they have to learn how to think out of the box, not only to just I learn physics. To why? Sebab saya nak, I want to get A in physics exam. It's not enough. You learn physics because you have to use the knowledge to apply to something else. Okay, this is the spirit of the paper just now I show. This paper. You just download it. The keyword is the impact education of astronomical Olympiad. Okay, you search keyword, you can download this paper, and actually it's a very good paper to understand the spirit and why I read this paper since 2018 a few times, and I'm really impressed by what presented here. Okay, why? Yeah. So you can actually read them. It's very simple. It's not very. It's only I think 6 pages only. Okay, very simple to read, and you give you a lot of information why we are doing this. Okay. Then go back to the question: why astronomy still matter? Okay, yeah. So COVID-19 is a good example why astronomy still matter.
Okay, if you kalau anda sesiapa saintis di dunia, ada sesiapa yang meramalkan ada COVID-19 ini berlaku di tahun akhir 2019. Nobody predicted, right? Nobody predicted. So same thing about our world now. 65 million years ago, there was an impact on Earth that killed all the dinosaurs. The dinosaurs extinct on this event, and they give a chance to mammal and slowly evolve into human. And when this event happened, why the dinosaur? Because they don't have any knowledge of astronomy. They cannot stop it. They don't even know it's coming. But today, look at us. Okay, we have the knowledge. Even today, we have discovered an asteroid that about to strike us. We will discover it 10 years ahead of the impact. And we have 10 years to prepare ourselves. Most likely, we will be able to avoid it without any problem. Okay, yeah. Of course, boil down to who will fund the project to avoid it. But I'm sure that if the world is at risk, semua negara akan menyumbang dana untuk buat projek ini, mengelakkan impact ini. Yeah, everybody will contribute. Yeah. So yeah, these are things that, and also like right now, we only have one home called Earth. Okay, Earth is our only home. We are putting all the eggs in one basket. Something happened to Earth, habislah. Semua civilization dalam dunia sedia ada budaya apa pun sudah habis, tak ada manusia lagi. Okay, so astronomy will give us a way that maybe melanjutkan kehadiran manusia ke planet yang lain, seperti di Mars. Mars in Malay is Maria. Something like that. Mari, yes. Mari. I cannot remember. Yeah, extend our human assistant in other planets as a backup plan. Okay, so all these things is actually look at what we have today. The problem we have today is prepare ourselves for the new generation. Okay, this sebagai tanggungjawab sebagai generasi ini ialah menyedia untuk generasi yang akan datang. Okay, apa masalah kalau generasi kita ini boleh menyelesaikan, generasi yang akan datang akan dapat macam Amino dan Hafiz will have less problem if we can solve a problem with this generation. Yes. Okay. This is what usually you hear my talk. I emphasize in this point. All my talks. Okay. So our generation is to prepare and make the next generation feel live better. Yes. Yeah. Okay. Sebenarnya, thank you Mr. Fongki. Sebenarnya banyak lagi application astronomi yang tak perasan. Pihak IAU ada senaraikan banyak sangat, malah dia melengkaui a lot of disiplin, termasuk daripada medicine. Yeah, multidisciplinary knowledge. Tu nak sebut. Ya, itu sebenarnya yang paling ramai yang tak perasan. Sebenarnya all the advanced technology yang mostly started into astronomy, then being applied, used and dekat bumi ni. Sebenarnya banyaklah sebenarnya. That not only that, okay, some of the knowledge of astronomy actually come from what have physics, mathematics here on Earth. But because what happened in the universe, we improve our theory. So our theory is for example, like Isaac Newton mechanic. Okay. Albert Einstein, ini absolute. This theory cannot be wrong one. Tapi mengapa ini orbit Mercury tidak betul kalau mengikut pengiraan Newton mechanic? Mengapa tak betul? So because of observations of this, we know that there are something. The Newton theory is not absolute. Then
thank goodness we have Albert Einstein, okay, that discover relativity. And from there, we know the reasons why the orbit of Mercury is not correct, because Newton gravity is not a force, as what Newton have been postulated all this while. It is not a force. Okay, so ini semua berkaitan. Ya, apa yang pengetahuan kita yang ada sekarang mungkin akan tukar atau akan upgrade, menaik taraf lagi, upgrade to a new concept, konsep yang lebih baik. Ya, betul. Sebenarnya selain daripada apa yang dikongsikan tadi tentang apa jasad dekat angkasa, konsep fizik yang dikongsikan oleh Mr. Fonky tadi, sebenarnya setengah metod kajian ataupun research yang digunakan untuk astronomi banyak digunakan untuk industri-industri seperti perubatan yang sekarang ni kita ada MRI. Kemudian kita ada macam contoh syarikat kenderaan menggunakan macam image reduction untuk tengok adakah kesan impact apabila kemalangan. Sebenarnya banyak. Termasuk juga dalam komputer data menggunakan interactive data language IDL oleh General Motors. Syarikat kenderaan menggunakan data yang astronomy programming. Itulah astronomy programming language IDL nama dia. Siapa yang boleh kaji pasal tu, menggunakan data tu untuk tengok kesan impact car crash. Sebenarnya banyak actually data astronomi, kaedah yang digunakan dalam astronomi digunakan untuk research dan juga develop earthing punya teknologi. Banyaklah nanti kita akan kongsikan pasal tu. Sebenarnya bukan apa yang kita boleh bayangkan. Jadi tajuk khas tentang tu. Yes, sumbangan astronomi kepada teknologi di bumi. Betul. Okay. Alright. Jadi kita dah 1 jam 31 minit kita bersiaran untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyaklah saya ucapkan kepada Mr. Fonky kerana bersama kita 1 jam setengah untuk bersiaran dalam apa nak tanya siri ke-8 ni. Terima kasih banyak. Thank you so much Mr. Fonky. Thank you banyak Mr. Fonky. Terima kasih untuk jemputan ini. The pleasure is mine too. Thank you very much. Alright. So on behalf of Pada Langit, we are looking forward to collaborate with Starfinder for the next event dan juga maybe kita boleh create a community for our student to prepare for our next Olympiad. IOA, yes. Also invite you to Starfinder for a live cast as well. Yes. Thank you. Thank you so much. Alright. Okay, terima kasih kepada penonton kita yang dah bersama daripada sejak jam 9 malam tadi sehingga 10.30 ini. Terima kasih banyak sebab bersama kita dalam sesi. Bagi kita untuk yang baru menonton pun topik yang barulah sebenarnya kita bawakan, iaitu tentang IOAA ni kan. Sebab selama ni kita lebih pada cerita tentang aplikasi maksud more to knowledge, tapi kali ni adalah lebih kepada what's next. Kalau pelajar tu minat astronomi, macam mana nak bawa mereka ke satu level yang bukan sekadar minat lagi dah, tapi dia pergi bawa diri dia untuk masa depan dia. Betul. Kita boleh lihat nanti insyaAllah kita how can we bridge this part dengan STEM kebangsaan. Maybe kita that one will be another discussion yang kita tengok macam mana how we can bring STEM together with the Olympiad. Arrange a meeting, satu masalah online ke untuk brainstorming yang bagaimana kita boleh menaikkan apa yang sedang berlaku ini ke taraf yang lebih tinggi lagi. Yang saya nak tengok ialah kutipan peringkat meningkat selepas ini, bukan kutipan bilangan peringkat, tapi warna bertukar. Warna bertukar. Warna bertukar. Alright. Kita kalau from our side, I think kalau saya kan warna bertukar mesti. Warna bertukar tu mesti the color changes is important, and one more is to have more student yang participate. Even though in Malaysia level MOAA, tapi we have pool of student yang prepared, so nanti senang nak pick je. Pilih je. Yes, kan? Betul. Ini Handas simply send 5 also we get 5 peringkat balik. Wah, itu. Wah.
Alright. So Okay, kita boleh cool. tutup untuk program kita pada malam ni. Yes. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mr. Fongki bersama kita dalam program siri ke-8 Apa Nak Tanya, dan terima kasih kepada para penonton yang mendengar dan juga menonton kita pada malam ni. Jangan lupa like, follow dan subscribe Apa Di Langit di semua sosial media dan juga YouTube. Dan jangan lupa layari nama web apadilangit.com. Syafiz, ada lagi penutup? Okay, itu saja dari kami. Terima kasih Mr. Fongki, Hazim. Hingga kita jumpa lagi di lain masa dan rancangan. Okay, sekian, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Okay. Yes. Ya, Amirul malam. mungkin DJ part time je. Apa part time? So dia dah pakai macam tu kan? DJ. Tak. Soalan dia, buat presentation, buat ini semua macam DJ part time. Okay. Okay. Boleh lah. Part time dah pagi di DJ. Alright. Thank you again. Thank you very much everyone. Good night and have a nice day. Thank you have a nice everyone. weekend. See you again. Jangan lupa jaga SOP. Okay, cool. Alright. Sekian, terima kasih. Dah hilang dah. Mana? Okay.